Dan kemudian datang Jibril alaihissalam. Setelah berapa tahun? Setelah 7 tahun, setelah 12 tahun. Kan pendek kan? Kemudian datang Sayyidina Jibril bagi tahu setelah hampir sempurna proses dipenjarakan Nabi Yusuf, maka Jibril datang kata, ya Yusuf, qad qarubal faraju minallah. Telah hampir kamu akan diberikan pembebasan daripada Allah. Wa zalika anna al-malik ar-rayyan yara manaman. Ini kerana apa? Sebab apa dia akan dikeluarkan? Kerana selepas beberapa tahun tersebut, Raja Rayyan ni pula mimpi. Raja Rayyan mimpi. Lepas tu kata mimpi ni ada syak, ada juga kedudukannya dalam agama. Jangan pandang rendah sangat dengan mimpi. Orang lah kalau tengok mimpi awliya, mimpi orang soleh aja tu, sikit mimpi. Cerita-cerita apa aja nak cerita mimpi. Dalam Quran pun cerita mimpi. Quran pun jadikan mimpi ini sebagai, ni mimpi siapa dia? Mimpi orang biasa. Cerita kepada Nabi, bukan mimpi Nabi. Mimpi Nabi, wahyu. Ni mimpi orang biasa. Maksudnya mimpi orang biasa pun ada kedudukan. Dengan syarat-syaratnya. Waktu Rasulullah SAW sendiri ambil berat juga tentang mimpi. Setiap subuh, Nabi akan pusing melihat para sahabat dan tanya ada siapa-siapa nak cerita apa mimpi semalam. Tapi dengan syaratnya tidur, kena wudu. Kemudian dalam keadaan menutup aurat. Betul, aurat tu bagi hak lelaki lah. Maksudnya aurat mughalladhah, aurat yang berat ni ditutup. Lalu tidak tidur dalam keadaan yang telanjang. Kemudian yang panggil tidur dalam keadaan mengiring. Dan seumpamanya. Dan mimpi tadi pula diiktibar juga dengan syarat-syarat tadi. Kalau syarat tadi dipenuhi, baru boleh ditafsirkan. Kalau tak memenuhi syarat tersebut, maka itu dipanggil adghasul ahlam. Dipanggil mainan tidur. Tidur yang mimpi tadi hanya mimpi mainan sahaja. Dan ada sebagian ulama tengok dengan waktu pula. Sebelum subuh ataupun waktu zuhur ke, mana satu waktu ni yang mimpi. Ini tidur lepas asar, lepas tu mimpi. Ini tidur waktu dilarang pula tu. Boleh. Jadi bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia tadi sebut, Malik Rayyan mimpi. Dalam mimpi tadi dia mimpi bahawa Sungai Nil qad ghara fil ardi. Ghara fil ardi maksudnya jadi melimpah dan terbit daripadanya 7 ekor lembu besar. Dan kemudian bersama dengan lembu besar 7 ekor tadi ada 7 ekor lembu kurus. Dan lembu kurus tadi pula makan lembu besar tadi 7 ekor. Dan setelahnya terbit 7 tangkai hijau. Dan kemudian keluar pula 7 tangkai sumbulat, maksudnya macam tangkai gandum yang berwarna kuning. Kemudian setelah mana keluar tangkai kuning tadi, tangkai kuning mengambil tangkai hijau tersebut. Dan kemudian jadi kering yang hijau. Tinggal yang kuning. Kuning ni maksudnya kering lah. Ambil yang hijau yang subur dan jadi kering. Maka terjaga daripada tidur. 7 lembu besar dimakan 7 lembu kecil, 7 lembu yang kurus. Kemudian tangkai yang subur dirosakkan oleh tangkai yang kering. Maka dia ceritakan mimpi tadi kepada menteri. Qalu adghasu ahlam. Senang kan? Menteri dia kata tu mainan tidur dia tu tuanku. Mimpi je. Ni betul wahabi ni kan. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Lepas tu mengaku lah kami tak erti. Takwil mimpi ni maksudnya takwil mimpi ni telah ada ilmunya. Kami tak erti nak takwil mimpi. Maksudnya tahu kata ada takwil mimpi. Tahu ada penafsiran mimpi. Tafsiran mimpi ni sebenarnya bukan ada kitab. Kitab yang dikarang oleh para ulama tentang tafsir mimpi dan seumpamanya itu hanya sekadar tajribah yang ditulis. Hakikatnya tafsir mimpi ini adalah diberikan ilham ataupun ilmu daripada
Allah kepada orang yang tertentu. Jadi maknanya ilmu ni nau' minal kasyf, maksudnya salah satu bentuk daripada kasyaf. Dan sebab tu kalau kita nak tanya mimpi, kita tanya kepada para guru, para alim ulama, para salihin, bukan tanya sebarang orang. Kalau takut nanti akan disalah fahami. Kalau mimpi ni dia nau' minal isyarah, dia bentuk isyarat. Sebab tu kan mimpi lembu, apa makna lembu? Sembelih lembu, jadi lembu pula dimakan oleh lembu. Ada semua isyarat. Kalau kita orang tak tahu isyarat, maka sebab tu bila Nabi SAW sebut dalam hadis, antalidal amatu rabbataha wa antural hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil budyan. Kamu akan melihat, kata Nabi dalam hadis Sayyidina Jibril, bahawa yang panggil apa, hamba akan melahirkan tuannya. Kemudian kamu akan melihat pengembala-pengembala kambing yang tidak berkasut, tidak berpakaian, yang pakaian tidak lengkap, miskin, maknanya fakir, tapi mereka akan meninggikan bangunan. Kan itu isyarat semua tu. Isyarat pada Nabi. Bermakna alamatus sa'ah, tanda kiamat, banyak disebut oleh Nabi dengan isyarat. Bermaksud yang akan tahu isyarat tadi adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebarang orang. Dan kemudian setelah mimpi tadi, dia berkata kami ta'ati. Atau mungkin mainan tidur saja tuan. Tidur malam kedua, mimpi lagi. Dia lupa dah. Nasiya maka qad ra'ahu fama qasadahu. Jadi bila mana dia tidur malam kedua, bangun pagi, dia tak boleh nak apa ni, jadi dada jadi sempit. Maka dia pun panggil mu'abbirin, ahdar al-mu'abbirin, yakni para pentadbir mimpi. Lalu dikatakan kepada mereka, hal tadhakkartum syai'an mimma kuntu qad qasastuhu alaikum bil ams min tilka ru'ya. Kamu ingat tak semalam, kata dia, yang saya mimpi semalam, saya mimpi apa? Rupanya dia lupa. Dilupakan. Jadi bila dilupakan, jadi tanya, kamu ingat tak semalam yang saya mimpi itu apa dia? Lalu qalu kulluhum qad nasinaha wa hiya adghasu ahlam. Kami pun lupa, tak ingat dah. Maka raja marah pada waktu tersebut dan digugurkan mereka daripada gaji. Gaji dia pun tak ada lah baik. Geng-geng yang main nak bincang raja tu, dia kata, raja hampa ni mana hampa kata mimpi aku main-main, hari ni hampa pun lupa juga, tak dapat gaji lepas. Kemudian waktu itulah tukang bancuh ayak ni teringat. Lalu dia kata kepada raja, Allahu Akbar, saya ada teman saya dalam penjara, orang yang saleh, dan luar biasa keilmuannya. Dia boleh ta'bir mimpi tuanku. Maka kata raja, ya hadza qad ajaza an ta'biriha al-mu'abbirun. Yani orang yang nak ta'bir mimpi semua tak boleh. Ni depa ni ahli ni. Pun depa kata depa tak ada keahlian. Depa pun tak nak faham ibarat apa ni isyarat tadi. Bagaimana kamu boleh untuk nak lakukan demikian? Mula dia sebab dia main abang tu, dia tak abang kata ada kawan dia. Dia kata, saya boleh bagi jalan kepada tuanku untuk faham mimpi tadi. Dia kata, awal lain tak boleh, hang boleh. Hang tukang bancuh ya pun. Maksudnya, apa ni? Pengkelasan orang ni dengan kemampuan. Lihat jugalah pada sudut kemampuan. Kamu tukang bancuh ayak, tiba-tiba nak bincang bab hak yang perbincangan raja-raja ni, ajaib ni, kata dia. Orang lain tak arti kamu boleh. Dia kata, tak, bukan saya. Tapi saya dah tahu kawan, yang kawan saya ini duduk di dalam penjara, salah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Dia kenal? Tahu? Anak Nabi Yaqub, dan dia orang yang sangat reti tentang ta'bir tersebut. Maka raja pun pergi ke penjara, jumpa dengan Nabi Yusuf. Tapi sebelum raja pergi penjara, raja hantar dulu, minta maaf, raja tak pergi penjara, minta maaf. Raja hantar Saki tadi untuk pergi penjara, pergi jumpa Nabi Yusuf, bawa dia keluar. Maka tukang bancuh ayak ni pun pergilah ke penjara. Sampai di penjara,
Dia jumpa Nabi Yusuf, dia peluk Nabi Yusuf, dia cium kepala Nabi Yusuf. Dia minta maaf. Dia kata, saya minta maaf sungguh. Terlupa tu. Faham? Nabi Yusuf tak kata apa. Nabi Yusuf tak kata, padang. Dah lah, kena dapat tolong dah. Lepas 12 tahun, baru teringat aku. Weh, kemah sangat. Kok seminggu tak ingat tu, boleh tahan lagi. Ni 12 tahun. Masya Allah. Ini semua takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Kemudian, dia pun bawa keluar Nabi Yusuf. Bila keluar Nabi Yusuf kata, dia tanya, raja kata, saya terlupa mimpi itu. Saya mimpi. Saya cerita kat puak ni. Puak ni pun lupa. Saya pun lupa. Ni kalau jenis ni letih kalau cerita kat kita. Kata semalam Tok Guru saya mimpi sekian. Tapi saya lupa. Lalu saya cerita kat orang rumah saya. Orang rumah saya pun lupa. Jadi apa makna mimpi saya? Jenuh. Ini jadi apa ni kalau jenis macam ni, dia lebih kurang ada orang main. Saya nak pergi ke mana saya pun tak tahu, tapi nak kena naik bah apa. Tapi saya tak tahu nak pergi mana ni. Tapi nak kena naik bah apa. Jenuh nak bah. Nak pergi mana pun tak tahu, lepas tu nak kena naik bah apa pula tanya kat kita. Lebih kurang. Lalu Sayyidina Yusuf AS kata, betul tak tuanku mimpi semalam melihat air sungai Nil telah melimpah. Kemudian keluar lembu besar 7 ekor. Dimakan oleh 7 ekor lembu yang kecil, lembu yang kurus. Kemudian keluar pula sumbula batang gandum. Yang batang gandum tadi warnanya hijau, subur, kemudian dirosakkan oleh batang gandum yang tidak subur. Betul tak? Dia kata sungguh. Dia dalil kata ni wahyu daripada Allah. Maka ditanya, daripada mana kamu tahu mimpi tadi? Maka katanya, qala al-maliku tuni bihi, disebutkan bahawa ini adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Lalu akhirnya bila mana ditafsirkan oleh Sayyidina Yusuf alaihi salam dengan mimpi tersebut, maka setelah diceritakan mimpi tadi, dan kemudian katanya, kamu kena tukar baju dia, pakaikan dia dengan pakaian yang elok, iring dia dengan baik, muliakan dia dan datangkan dia ke sini. Maksudnya diberikan dengan penghormatan. Kata dia, saya tak akan keluar daripada penjara. Nabi Yusuf kata, saya tak akan keluar daripada penjara sehingga kamu i'lankan bahawa saya ini adalah orang yang baik ataupun terselamat, suci daripada tuduhan beberapa tahun yang dulu. Itu saya dituduh ingin melakukan kejahatan kepada isteri Al-Aziz, menteri kamu. Saya dituduh untuk melakukan zina dengannya, sedangkan saya tidak mahu benda tersebut. Jadi minta untuk diiklankan bara'ah saya, kesejahteraan dan juga kesucian saya daripada tuduhan tersebut. Maka akhirnya diumumkan, dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, wazir tadi kata irji'u ila al-malik fas'aluhu ma balal niswah. Dia patah balik, tanya balik kepada raja, apa kena dengan perempuan-perempuan dulu yang terpotong tangannya tu, perempuan-perempuan yang keluar daripada rumah Al-Aziz, kemudian yang terkerak jari-jari mereka. Jadi bila mana balik, maka dia beritahulah kata Nabi Yusuf difitnah, dan kemudian setelah itu Nabi Yusuf dikeluarkan. Dialankan selepas itu kata Nabi Yusuf sebenarnya tidaklah bersalah dalam isu tersebut. Beliau suci, yang bersalah adalah Zulaikha. Begitu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mandi, dipakaikan pakaian yang dihadiahkan oleh sultan, oleh Malik, kemudian dibawa dengan kenderaan sampai kepada, diiringi dengan raja dan juga para pemimpin, menteri-menteri, dan kemudian sampai kepada raja. Raja tanya, man anta? Kamu siapa? Maka kata Nabi Yusuf, ada Yusuf ibnu Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim Khalilullah. Ya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, dia semua Nabi. Ini Al-Karim ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim ibn Al-Karim. Maka kata raja, siapa yang memasukkan kamu dalam penjara? Maka kata Sayyidina Yusuf, Zulaikha atau Zaliqa Imra'atul Aziz. Dan dialah penyebab saya masuk dalam penjara, karena saya tidak mau berzina dengannya. Maka raja kagum dengan ketampanan beliau dan dengan kefasihan beliau yang macam tu.
So raja kagum tu dia kata ni, Masya Allah, tabarakallah. Macam mana orang macam ni di penjara? Nah, kemudian raja pun cerita, yang ni saya ulang balik ni ceritanya. Kata semalam saya mimpi dan kemudian saya lupa mimpi tu. Maka Nabi Yusuf pun cerita balik mimpi tersebut. Kemudian kata raja, innaha lahiyar ru'ya allati ra'aituha bi'ainiha faman akhbaraka bidzalik. Kata bila Nabi Yusuf cerita balik mimpi itu satu persatu, maka dia pun kata, ya memang tu mimpi dia. Baru teringat balik. Siapa yang cerita kat kamu mimpi tersebut? Maka kata Sayyidina Yusuf, akhbarani biha Jibril, Rasul Rabbil Alamin. Yang ceritakan kepada saya adalah Sayyidina Jibril yang merupakan utusan Allah yang Maha Agung. Maka kata raja, wa ma tara fi hadhihi ru'ya ayyuha as-siddiq. Nah, wahai as-siddiq. Nabi Yusuf juga digelar siddiq. Nah, apa yang kamu pandang dalam mimpi tersebut? Pandangan kamu apa? Maka kata Nabi Yusuf, nanti akan datang kepada kalian 7 tahun yang maksibah. Maksibah ni maksudnya 7 tahun yang kering kontak. Krisis makanan maknanya. Macam kita lah. Bendang banyak, pani tak ada. Tu ya kan. Apa ni, beras tak ada. Kan pani tak ada, beras tak ada. Nah, bukan beras tak ada langsung. Ada beras import. Maksudnya ada beras lah. Summa ya'tikum min ba'diha sab'a sinin majdiyah. Dia kata mula-mula akan datang setelahnya dengan tahun yang teruk, dan kemudian akan datang setelahnya barulah elok. 7 tahun. Lepas tu dia kata macam mana? Ma tadbir fi dzalik. Baik, macam mana kita nak buat dengan 7 tahun tersebut? Dan 7 tahun macam kita nak berhadapan dengan musim tadi. Maka Nabi Yusuf kata, izra'u zar'an katsira fi sininil maqsibah. Kamu kena tanam dengan tanaman yang banyak. Maksudnya ada simpanan makanan yang banyak selama 7 tahun. So, tanam tanaman, maksudnya proses pertanian tadi kena diperkasakan dalam tempoh 7 tahun. Kemudian simpan dalam maqazin kibaran, dalam apa ni, simpanan yang besar, dan jadikan apa ni, kita sebut apa ni, hampah dia dijadikan sebagai makanan kepada binatang, manakala isinya dimakan oleh manusia. Simpan dua-dua, jangan buang semua. Hampah pun simpan, hak isi pun simpan, macam tu. Maka kata raja, siapa dia yang nak kena urus semua benda tu? Siapa yang ada pengalaman dengan benda tu semua? Sebab dia pun dah pernah senang sebelum ni, tak pernah susah. Jadi siapa yang nak urus benda ni? Maka Nabi Yusuf kata, ij'alni ala qazainil ardh. Nabi Yusuf minta. Nabi Yusuf minta di sini. Baik, di sini kalau kata minta dengan pangkat yang tertentu, adakah diharamkan secara mutlak? Ini dibincang oleh para ulama. Ada orang kata jangan minta. Kalau minta nanti ni kamu akan bekerja dengan diri kamu sendiri. Kata tu kan Nabi. Nah, tu kan Nabi Allah Ta'ala. Diminta tadi kan dengan wahyunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam. Betul? Kerana itu Nabi. Bighaddin nazar anil Nabi. Kalau tanpa melihat kata itu adalah Nabi. Baik, adakah dilarang secara mutlak untuk orang tadi minta dengan pangkat? Tidak larang kalau kata dia ada kemampuan dan dia tahu kata dia boleh untuk melaksanakan kerjaan tersebut. Boleh dalam masalah. Maka dia kata, Nabi Yusuf kata, jadikan saya orang yang akan menguruskan qazain. Baik, jadi menteri kewangan tadi, no? Dan menteri pertanian tadi. Pertanian, kewangan, semua. Jadikan. Inni hafizun alim. Dan saya orang yang boleh menjaga dan sangat mengerti tentang tersebut. Ini memuji diri pula, menyebutkan kemampuan diri. Sebab tu salah dah kalau seorang nak pergi kerja, kemudian dia bawa resume. Kalau ni kau orang kerja, kamu bawa resume. Lepas tu yang bos tanya, apa kemampuan kamu? Boleh tak kawan tu kata, saya ni kalau puji lagi takut takabur pula. Jadi saya tak arti apa lah, saya main nak tuntut ilmu. Payah nak nampak ajar itu. Dia kena cerita saya ada kemampuan sekian. Baik, adakah itu dikira sebagai membangga diri? Tak. Atau menceritakan tentang kemampuan diri. Boleh ke tidak? Tak masalah apa. Ini hafizul alim. Itu perkataan. Ini perkataan Nabi Yusuf AS. Kemudian Nabi Yusuf AS diberikan dengan pangkat tersebut, memerintah menjadi menteri bahagian tersebut. Lalu Nabi Yusuf mengatur pertaniannya. Sampai sekarang masih ada kincir air
yang digunakan di Fayum. Katanya tempat berlaku semua ni di Fayum. Fayum mazra'ah, tempat untuk tanaman. Nah, kalau buah pelam pun yang sedapnya di Fayum. Dan kemudian, ni disebut di sini. Dia kata masih kekal sampai sekarang, kata Imam Jurdani, asaruhu, yani asar tilkal maqazin baqiyatun ilal an fi jihatil Fayum. Aduh, ada. Masih ada sampai sekarang di Fayum. Nah, sampai sekarang masih kekal, dia jaga dan diperbaiki kincir airnya dan seumpama. Nah. Dan kemudian disimpan maqazin, dia punya tempat simpan makanan tadi dibuat macam ahram, dia macam piramid juga. Dia panggil tempat tu piramid. Untuk disimpan makanan di dalam tempat tersebut. Jadi setelah mana lalu 7 tahun tersebut, maka berlakulah zaman kemarau panjang, sehingga menyebabkan ahli Mesir pada ketika tersebut dalam keadaan yang sangat susah dan sukar, dan kalau mereka makan pun makan tapi tidak kenyang, hanya sekadar boleh makan saja tapi tak kenyang. Dan bila mana wasal al-ghala, yakni harga barang naik, semua ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Kemudian berlakunya kelaparan yang melampau, walaupun disimpan makanan. Maksudnya bila disimpan makanan 7 tahun, rakyat ramai, mana kena bahagi untuk cukup pula dalam 7 tahun. Maksudnya kena kebijaksanaan daripada pemerintah untuk bagi. Jadi kalau rakyat nak pada waktu itu hidup macam keadaan sebelum qahr, sebelum kelaparan, tak boleh lah. Semua makan kena ni jaga, kalau pergi hantam makan macam duk biasa, teruklah dia. Akhirnya dicatu makanan dan menyebabkan jadi susah pada waktu itu. Dan akhirnya sampai kalau tadi dirasai di Kanaan, di Palestin. Jadi bukan di Mesir saja. Jadi ini jadi masalah global maksudnya zaman itu. Sampai kepada Palestin, dan bila di Palestin, Nabi Yaqub AS waktu itu ada di Palestin. Maka Nabi Yaqub kata kepada anak-anaknya, izhabu ila Misra washtaru lana ghilalan min sahibi Misra fatajahazu lis-sayd. Kata Nabi Yaqub, kamu pergilah ke Mesir, sampai di Mesir nanti belilah makanan daripada sana, dibawa balik kepada kita. Jadi sampai di Mesir, mereka masuk ke rumah menteri. Ini anak Nabi Yaqub. Ini terkenal maksudnya. Ini bukan orang kecil. Orang kenal Nabi Yaqub AS. Orang kenal Nabi Ishaq, ya Nabi Allah Ta'ala, Rasul yang agung. Maka sebab tu bila Nabi Yusuf sebut, ana Yusuf ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim, maka orang tahu, Masya Allah, maksud ini atas pada raja lagi, atas pada raja lagi. Jadi bila mereka masuk, dan dikatakan falamma wasalu Misra wa daqalu daral aziz tala'u ila al-qasri alladhi fihi Yusuf. Nah, mereka tengok pada waktu ketika nak pergi jumpa dengan Al-Aziz, dengan menteri, untuk nak pergi minta sikit bantuan. Maka mereka tengok ada satu istana besar, yang dalam istana tadi ada lebih kurang 1000 orang hamba yang bertugas. Nah, dan kesemua mereka memegang dengan bekas emas. Setiap 1000 orang tu pegang bekas emas. Dan siapa punya istana tu? Istana Nabi Yusuf AS. Itu Nabi Yusuf punya istana. Jadi bila mana Nabi Yusuf AS duduk di atas tempat singgasana untuk menerima tetamu tadi siapa? Dia sebut kepada beliau bahawa tetamu tadi adalah anak-anak Nabi Yaqub AS. Tahu tak, adik-beradik aku. Mungkin dia tak perasan aku ni, sebab daripada lama tak jumpa dengan Nabi Yusuf AS, sebab mereka keluar dilempar Nabi Yusuf waktu ketika masih kecil.